Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 3. Apa khabar semua? Harapan saya semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, hari ini dan harapan saya yang paling besar, semua anak-anak saya dapat mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Sebab itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Wajib kita tunaikan. Okey, untuk mata pelajaran pendidikan Islam pada tahun ni, masing-masing pelajar dah dapat buku kan? Okey, boleh buka buku masing-masing. Kita tengok dulu untuk introduction. Kita tengok dulu dia punya pendahuluan. Okey, kita tengok tajuk-tajuk bidang-bidang yang kita akan belajar pada tahun ni, insya-Allah. Okey, yang pertama di bidang Al-Quran. Ni ada surah hafazan. Surah hafazan kita, 2 saja surah hafazan kita pada tahun ni. Yakni surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan surah Al-Asr, wal Asr. Pendek saja. Insya-Allah dapat ingat dengan mudah sebab surah ni sangat pendek dan surah ni biasa kita dengar, biasa kita baca. Okey, kemudian di bidang Quran juga kita akan belajar tentang kefahaman surah Al-Fatihah. Okey, dan last sekali di bidang Quran kita akan belajar tentang hukum nun sakinah, ini tajwid. Hukum nun sakinah maksudnya nun mati ataupun tanwin. Tanwin. Ni tanwin. Okey. Kemudian bidang hadis kita akan belajar satu hadis yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Kemudian ada bidang jawi. Ini ada teks jawi yang bertajuk indahnya negaraku, jauh perjalanan luas pemandangan, negeri cantik, budaya menarik. 3. Kemudian di bidang akidah. Di bidang akidah kita ada 2 tajuk. Yang pertama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apakah maksud Allah Al-Alim? Apakah maksud Allah Al-Hakim? Apakah dalil dia? Apakah kesan beriman kepada Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim? Itu nanti kita akan belajar. Kemudian yang kedua beriman kepada kitab. Kitab ada berapa buah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang wajib kita imani. Okey, kemudian kita belajar di bidang ibadat. Bidang ibadah ada 3 tajuk, 3 topik yang kita akan belajar insya-Allah. Yang pertama bersuci daripada hadas. Yang kedua solat yang sempurna, yang ni kita belajar tentang rukun-rukun solat, macam mana solat yang sempurna. Yang ketiga sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad dengan sunat hayat ni berada dalam solat. Tak ada di luar solat. Okey, di bidang sirah. Di bidang sirah kita akan belajar 3 topik insya-Allah. Yang pertama wahyu teragung. Yang kedua meneladani sifat tabligh, yakni sifat Rasul. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Makkah. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana orang masyarakat Mekah ni melayan Rasulullah sebelum Nabi menjadi Rasul dan selepas Nabi menjadi Rasul, itu nanti kita belajar. Kemudian yang terakhir sekali di bidang adab, kita akan belajar 4 topik adab. Yang pertama, jaga adab tidurmu. Ini berkaitan dengan adab tidur, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, semua tu. Kemudian ilmu dituntut, adab dipelihara. Ini kita belajar tentang adab menuntut ilmu. Yang ketiga, mari bersyukur. Kita ni sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah, kena tahu macam mana nak bersyukur. Kemudian yang keempat, cintakan sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah ni banyak. Macam mana kita nak menzahirkan yang kita ni cinta kepada sunnah.
Okey, itulah topik-topik yang kita akan belajar pada tahun ni, insya-Allah. Okey, untuk pelajaran pertama kita, saya fokuskan hari ini pada bidang akidah. Kita mulakan dengan bidang akidah dulu pada muka surat 66. Para pelajar, para anak sekalian, boleh buka buku teks pada muka surat 66 untuk kita sama-sama semak, kita sama-sama tengok, kita sama-sama baca. Okey. Muka surat 66 yang bertajuk di bidang akidah, yang bertajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kalau tengok pada muka surat 66 ni, dia ada cakap teliti dan fikirkan berkaitan dengan fenomena di alam ni. Tengok ada gerhana matahari, ada gunung berapi, ada galaksi yang kita belajar sains, ada planet Pluto, semua tu nama galaksi. Jadi apabila kita tengok keadaan fenomena alam, tengok dalam alam yang terpendang luas ni, apa yang kita fikir? Mesti ada di dalam benak kepala kita, wah, hebatnya. Contohnya pokok boleh membesar. Hebatnya pokok. Siapa yang cipta pokok? Kenapa diciptakan pokok? Kenapa diciptakan pokok? Itu menandakan mesti orang yang ciptakan pokok tu, mesti yang menciptakan pokok tu sangat bijak dan sangat mengetahui. Sebab apa? Kita ni manusia, bila kita bernafas, kita perlukan oksigen. Pokok mengeluarkan oksigen. Bila kita hembus nafas kita, yang tu keluar karbon dioksida. Jadi karbon dioksida merupakan makanan kepada pokok-pokok, dan pokok mengeluarkan oksigen yang merupakan benda yang penting dalam kehidupan kita untuk kita bernafas. Kalau tak ada oksigen, maka go out lah kita. Mudah ceritanya matilah. Kalau tak ada oksigen. Tu nak menandakan betapa bijaknya Allah, betapa maha mengetahuinya Allah apa yang hamba-hamba dia perlukan. Allah dah hantar bijak. Allah ni sangat bijak. Itu yang kita nak belajar hari ni. Bila ditanya siapakah penciptaan alam ini, siapakah pencipta alam ini, nescaya jawapannya adalah Allah. Allah lah yang menciptakan alam ini. Apabila Allah menciptakan alam ini, kita tengok nama-nama Allah ada 99. Jadi fokus kita pada hari ini pada Allah Al-Alim dan Allah Al-Hakim. Apakah maksud Allah Al-Alim? Apakah maksud Allah Al-Hakim? Okey, Al-Alim. Kita pergi satu-satu. Tengok pada muka surat sebelah. Tengok erti Al-Alim. Al-Alim bererti Allah Maha mengetahui. Ni Al-Alim. Al-Alim bererti Maha mengetahui. Jadi kat sini kita tahu Allah ni Maha mengetahui apa keperluan hamba-hambanya. Jadi Allah ciptakan benda yang kita boleh dapat manfaat. Itu Maha mengetahuinya Allah. Contohnya tadi saya bagi contoh pokok. Dia mengeluarkan oksigen, dapat manfaat kepada kita hamba dia. Jadi Maha mengetahuinya Allah. Okey, Allah Al-Alim bererti Maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Maha mengetahui setiap sesuatu. Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Berbeza dengan kita manusia. Kita ni lemah. Kita tahu juga sesuatu benda, tapi pengetahuan kita terbatas. Contohnya, anak-anak berada dalam bilik. Dalam bilik tidur masing-masing, tengah belajar.
pasti anak-anak tak tahu apa yang berlaku dekat luar rumah. Itu menandakan pengetahuan kita terbatas. Kita hanya nampak apa yang berada di sekeliling kita. Tapi yang berada di sebalik dinding, kita dah tak tahu. Itu menandakan yang kita ni hamba Allah yang lemah. Dan yang maha mengetahui tu semestinya Allah. Sebab Allah ni tahu sesuatu tu secara terperinci. Bahkan ulama bagi tahu sekiranya seekor semut hitam berada dalam gua yang gelap di bawah batu, itu pun dalam pengetahuan Allah. Apa yang semut hitam dalam gelap gelita berada pula bawah batu, dia tahu apa semut tu buat. Tu pengetahuan Allah sangat detail. Bahkan percakapan hati kita, contohnya kita tak suka dekat orang tu. Kita nak cakap kita tak suka, kita tak berani. Sebab mungkin orang tu kuat ke apa ke. Tapi hati kita menyumpah dekat orang tu. Sumpahan dekat hati kita tu pun Allah maha mengetahui. Jadi kita kena jaga hati kita. Jangan berprasangka. Jangan nak mengatur orang ke apa ke. Tak payah. Sebab Allah tu maha mengetahui. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada pengertian ataupun erti Al-Hakim. Apakah maksud Al-Hakim? Al-Hakim bererti maha bijaksana. Al-Hakim ni bererti maha bijaksana. Allah ni sangat bijak. Kalau Allah tak bijak, macam mana Allah nak ciptakan langit? Macam mana Allah nak ciptakan matahari? Mesti dia tu bijak. Dia tahu apa keperluan matahari. Apa keperluan matahari kepada hamba-hamba dia. Contohnya pokok perlu kepada matahari. Cahaya matahari tu boleh membekalkan tenaga kepada pokok-pokok, makanan kepada pokok-pokok. Kita manusia pun perlu kepada matahari. Kalau tak, kehidupan kita akan gelap. Apa kerja pun kita tak dapat buat. Okey, itulah Al-Hakim bererti Allah maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana mencipta. Allah maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Contohnya, adanya siang, adanya malam. Adanya siang, adanya malam. Tak pernah berlaku malam aja. Tak pernah berlaku siang aja. Itu maksudnya Allah tu bijak mentadbir. Urusan siang dan malam tu Allah cipta, Allah tadbir dengan baik. Allah urus dengan baik. Okey, setiap ciptaannya mengandungi hikmah. Macam saya tak cakap tadi, antara hikmah matahari, Allah cipta matahari. Apakah hikmah diciptakan matahari? Sebagai apa? Sebagai sumber tenaga kepada kehidupan. Itu antara hikmah-hikmah dia. Kita boleh fikir lagi banyak benda hikmah ciptaan dia. Okey. Jadi setiap ciptaan mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Ada tujuan je. Macam kita manusia diciptakan, apa tujuan kita diciptakan? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kita semualah, melainkan untuk beribadat kepadanya. Jadi tujuan kita diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Jadi semayang tu jangan lupa. Semayang tu mesti kita dirikan. Okey. Habis tentang pengertian Al-Hakim, pengertian Al-Alim, kita masuk sikit dalil nakli.
Ni sikit saja. Dalil nakli. Saya ringkaskan. Dalil nakli, apa itu dalil nakli? Dalil-dalil ni maksudnya bukti. Bukti Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Nakli pula, nakli ni pembuktian tu ditentukan ataupun dinyatakan dalam bentuk Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau dalil tu, kalau bukti tu daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi ataupun hadis, itu dinamakan sebagai dalil naqli. Yang kita bincang tadi, bukti Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim, Allah tu bijaksana, Allah tu maha mengetahui, dia ciptakan langit, diciptakan bumi, itu dalil akli dia panggil. Akal kita berfikir. Yang ni dalil nakli. Apa dalil nakli kat sini? Kita fokus pada sini saja. Nombor 5. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-26. Ini cara kita baca. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-26. Yang belakang tu menjelaskan ayat, yang pertama tu, yang 4 tu menjelaskan susunan surah yang keberapa. Jadi surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-26. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Senang aja. Terus boleh ingat. Wallahu alimun hakim. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah dalilnya. Dalam Al-Quran Allah nyatakan wallahu alimun hakim. Maksudnya sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, setakat ni saja dulu perbincangan kita. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pelajaran kita di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.